Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, pada minggu ini kita telah masuk ke tema baharu, tema 8 iaitu damainya bumiku. Baik, minggu ini juga kita masuk ke unit baharu, unit 22, bumiku sejahtera. Jadi berdasarkan tema dan unit ni kita dah boleh agak lah perkara apa yang kita nak bincangkan kali ini berkaitan dengan alam semula jadilah. Alam semula jadi. Baik, seperti biasa pada awal minggu ini kita akan perkemaskan kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca kamu. Pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu perlu menyatakan kelebihan menggunakan baja organik pada tanaman. Dan yang kedua, kamu perlu membina ulasan berkaitan cara membuat penghalau serangga organik. Jadi kita nak bincang tentang organik. Apa benda organik tu? Baik. Terus ke muka surat 126 buku teks bahasa Melayu kamu. Dan kamu dapat lihat ada satu maklumat bertajuk baja organik cecair mesra bumi. Dan di bawah tu dia dah bagi tahu siap-siap. Dia dah tulis siap-siap kebaikan baja organik cecair. Baik, organik. Organik itu apa sebenarnya? Baik, organik ni maksudnya sumber yang berasaskan tumbuhan ataupun haiwan. Dalam erti kata lain, organik ini bahan atau benda-benda organik ini dibuat daripada sumber alam semula jadi. Tidak melibatkan campuran kimia dan sebagainya lah. Yang ada hanya bahan-bahan semula jadi, alam semula jadi, sama ada tumbuhan ataupun haiwan. Baik, itu maksud organik. Baik, kebaikan baja organik cecair. Maksudnya yang jenis cecair lah, jenis air. Ada empat kebaikan baja organik cecair. Yang pertama, bebas daripada bahan kimia. Seperti yang saya bagi tahu tadilah. Bila organik, sumber-sumber bahan organik ni mestilah daripada alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Jadi tiada campuran bahan kimia. Bila tiada campuran bahan kimia, maksudnya benda tu benda yang baiklah, benda yang elok. Itu maksud bebas daripada bahan kimia. Maksudnya tidak menggunakan sebarang campuran kimia. Dan yang kedua, kebaikan yang kedua ialah tidak merosakkan tanah. Bila baja itu sumber dia pun alam semula jadi, sumber dia pun haiwan atau tumbuhan, baja ni tidak akan dapat merosakkan tanah, kualiti tanah, struktur tanah ataupun nutrien-nutrien yang ada dalam tanah. Sebab tak ada bahan kimia. Dan yang ketiga, kebaikan baja organik tidak memusnahkan cacing. Kenapa cacing ni penting? Penting kepada tanah dan juga penting kepada tumbuhan. Kalau kamu biasanya cacing ni kamu buat umpan untuk memancing lah makanan ikan lah. Tapi cacing ni sebenarnya ada fungsi dia. Tuhan cipta cacing ni bukan semata-mata untuk jadi umpan ketika memancing. Tidak, ada fungsinya. Ada kepentingan cacing, terutama kepada tanah dan juga tumbuhan. Kalau kamu nak tahu lebih banyak tentang kepentingan cacing, kamu boleh cari sendiri maklumat di Google. Cuma saya berkongsi sedikitlah apa dia.
kebaikan cacing ni. Baik, yang pertama cacing ni dia hidup dalam tanah. Dia hidup dalam tanah. Jadi dalam tanah tu mestilah dia akan buat lubang, dia akan buat tempat dia tinggal lah. Dia punya kononnya macam dia punya rumah lah. Dia akan duduk dalam tanah, dia akan gali, dia akan buat lubang dalam tanah tu. Jadi lubang ni, pentingnya lubang ni sebenarnya akar-akar tumbuhan yang ditanam boleh senang akar pokok, akar tumbuhan, benda yang tumbuhan yang kamu tanam tu ada akarnya. Akar ni bila cacing tadi dah buat lubang, dia dah buat lubang dalam tanah, jadi akar tumbuhan ini dia boleh tumpang. Dia boleh bergerak masuk ke dalam lubang yang cacing buat itu. Itu salah satulah. Yang kedua, cacing ni sebenarnya dia punya lendiran dia tu pun penting dalam menjaga kualiti tanah. Itu dua kepentingan cacing yang saya kongsilah. Selebihnya kamu boleh Google sendiri. Ada banyak kelebihan cacing ni sebenarnya kepada tanah. Jadi kalau guna baja yang kimia, kemungkinan cacing akan mati. Bila cacing mati, kualiti tanah akan terjejas. Bila kualiti tanah terjejas, tumbesaran pokok, tumbesaran tumbuhan itu pun boleh terjejas. Jadi sebab itu perlunya baja organik ini supaya cacing tadi tidak mati. Bila cacing tidak mati, cacing ni boleh menjaga kualiti tanah. Jadi tumbuhan yang ditanam pada tanah itu akan jadi lebih subur. Itu pentingnya cacing dalam tanah. Baik, seterusnya kebaikan baja organik baja organik cecair yang keempat ialah dapat menguatkan struktur akar. Ini jenis yang kamu tengok ini, baja organik cecair yang kamu tengok ini, salah satu kelebihan dia dapat kuatkan struktur akar. Kenapa akar pokok kena kuat? Kenapa akar tumbuhan kena kuat? Salah satu sebabnya tak nak bagi pokok tumbang lah. Tak nak bagi pokok tumbang. Baik. Selain daripada itu, apa lagi? Kamu belajar sains, kamu mesti lebih tahu apa fungsi akar ni, apa fungsi akar pada pokok. Selain daripada untuk pegang pokok itu pada tanah, apa lagi fungsi akar? Baik, dari mana pokok-pokok atau tumbuhan-tumbuhan ini dapat makanan, dapat sumber nutrien, dapat sumber makanan apa semua? Dari mana? Dari akar lah. Macam mana prosesnya? Itu kamu dah belajar dalam subjek sains. Jadi tak perlu saya hurai dengan lebih panjang lah. Sebab kamu lebih tahu sebenarnya. Baik. Apa yang saya cerita tadi, apa yang saya terangkan tadi berkaitan dengan kebaikan, kelebihan menggunakan baja organik jenis cecair. Jadi saya harap kamu fahamlah. Kamu faham, kamu boleh ingat apa kebaikan, apa kepentingan, apa kelebihan menggunakan baja organik jenis cecair. Baja organik cecair ini, apa kelebihan dia berbanding dengan baja kimia. Seterusnya, selak ke muka surat 127 dan kamu akan dapat lihat ada satu maklumat bertajuk penghalau serangga organik. Penghalau serangga organik. Jadi, penghalau serangga ni takkanlah kamu tak faham. Maksudnya alat yang digunakan untuk halau atau cegah serangga. Penghalau serangga organik. Organik tadi saya dah bagi tahu apa maksud organik. Baik. Apa yang perlu kamu buat? Kamu baca dan faham maklumat yang dipaparkan ini ataupun maklumat yang ada pada muka surat 127. Kemudian kamu perlu buat ulasan berdasarkan maklumat yang kamu dapat. Kamu dah baca,
kamu dah faham, cuba kamu buat ulasan berdasarkan apa yang kamu faham. Baik, kalau kita tengok maklumat yang ada pada buku teks ini, sebenarnya buku teks ini ajar kita macam mana untuk buat penghalau serangga organik. Jadi kamu tengok yang pertama kita perlu sediakan bahan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahan yang perlu disediakan. Jadi yang pertama air mineral, yang kedua minyak masak, yang ketiga serbuk sabun, yang keempat cili padi, kelima halia, keenam bawang. Jadi kesemua bahan ini sebenarnya ada di rumah kamu. Maksudnya kalau kamu nak buat penghalau serangga organik ini mudah. Kerana apa? Kerana di rumah kamu pun ada bahan-bahan yang disenaraikan itu. Baik, lepas kita sediakan bahan, apa yang perlu kita buat? Berdasarkan maklumat yang ada pada buku teks ini, setelah kita sediakan bahan, kita perlu kisar. Kisar dengan menggunakan mesin pengisar. Ataupun kamu sebut blender. Dalam bahasa Melayunya mesin pengisar. Baik, dah sediakan bahan, kemudian kita kisar bahan tu sampailah dia hancur, sampai dia lumat apa semua. Perkara seterusnya adalah kita tapis. Kita dah kisar bahan-bahan tadi untuk kita dapatkan air. Air yang dikisar tu kita perlu tapis. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar. Jadi kita tapis. Sisa daripada bahan tapisan tu yang kasar-kasar tu, sebab kita nak air dia je. Kita nak air sahaja. Yang kasar-kasar itu kita boleh buang lah. Kita boleh buang. Kalau kamu nak buat baja pun tak ada masalah. Tapi bergantung kepada tumbuhan yang kamu tanam lah. Sebab kita ada guna cili padi, kita ada guna minyak masak, kita ada guna serbuk sabun. Jadi cili padi, serbuk sabun, minyak masak ni tidak sesuai untuk dijadikan baja sebenarnya. Tapi ada tumbuhan yang boleh terima. Yang boleh terima unsur-unsur yang ada dalam sabun atau minyak masak. Jadi tapi tak banyaklah. Jadi seeloknya tak payahlah dijadikan baja, buang sahaja. Air tu yang kita nak. Yang keempat, yang terakhir, kita dah boleh gunakan air yang ditapis tadi tu, bahan yang ditapis tadi tu, kita dah boleh gunakan sembur. Kita sembur pada pokok bunga kita atau tumbuhan yang kita tanam lah. Kena sediakan juga alat penyembur itu. Spray yang kamu sebut spray tu, kena sediakan juga. Lepas kita tapis, air itu kita masukkan dalam botol penyembur, botol spray. Kemudian kita sembur seperti di dalam gambar. Jadi sebenarnya mudah sahaja. Tengok gambar pun kamu boleh faham sebenarnya macam mana nak buat penghalau serangga organik. Jadi saya minta kamu buat satu ulasan berkaitan penghalau serangga organik. Macam mana nak buat ulasan? Telah saya ajarlah. Telah kamu belajar sewaktu di sekolah. Jadi mudah saja ulasan, tak perlu panjang-panjang sangatlah. Tak perlu panjang ulasan, bukannya karangan. Itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Baik, sekiranya ada masalah ataupun tak faham penerangan yang disampaikan, kamu boleh ulang semula. Ulang balik sampailah kamu faham. Kalau kamu tak faham juga, bolehlah kamu bertanya kepada guru bahasa Melayu kamu. Baik, saya harap segala tugasan yang diminta untuk kamu buat, kamu dapat selesaikan dan kamu dapat lengkapkan. Tak lain tak bukan untuk kebaikan kamu juga, untuk meningkatkan pemahaman kamu juga. Jadi kalau kamu tak buat latihan,
Kalau kamu tak buat latihan, mungkin pemahaman kamu tentang isi pelajaran ni kurang. Faham tapi faham sikit. Nak faham banyak macam mana? Buatlah latihan yang diminta, yang disuruh untuk kamu buat. Baik, kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.